Selamat sejahtera dan salam Josephine Shan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Iodia. Saya Haikal. Saya Madia. Saya Daphne. Hari ini kami akan membentangkan subjek geografi dengan tajuk Kepelbagaian Iklim dan Pengaruhnya Terhadap Kegiatan Manusia di Asia Bab 7. Asia mempunyai pelbagai jenis iklim disebabkan keluasan dan kedudukan geografinya. Iklim memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cara hidup dan kegiatan manusia. Dalam tajuk ini, kita akan lihat bagaimana iklim di Asia memberi kesan kepada aktiviti seperti pertanian, pelancongan dan penempatan. Bayangkan hidup di kawasan padang pasir yang panas terik atau di kawasan pegunungan yang sejuk sepanjang tahun. Itulah realiti bagi sebahagian penduduk di Asia. Disebabkan Asia sangat luas, iklimnya sangat pelbagai. Dan keadaan ini sangat mempengaruhi apa yang manusia boleh buat, dari jenis tanaman yang mereka tanam, kerja yang mereka lakukan, sehinggalah tempat tinggal mereka. Hari ini, kita akan lihat bagaimana iklim di Asia mempengaruhi kegiatan manusia di setiap kawasan. Yang pertama, iklim tundra. Iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan melampau. Kawasan di iklim tundra terdapat di sepanjang pantai utara Asia, terutamanya pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Hujan di iklim tundra menerima kepasan tahunan yang sedikit, iaitu antara 250 mm hingga 300 mm. Kebanyakannya turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Musim sejuk sentiasa diliputi salji. Seterusnya, tentang suhu di iklim tundra. Minimum suhu tahunan di iklim tundra ialah negatif 14 darjah Celsius. Suhu musim panas dijangka masa pendek, iaitu Mei hingga Ogos. Suhunya sederhana sejuk dengan suhu kurang lebih daripada 10 darjah Celsius. Suhu musim sejuk pula, musim sejuk yang panjang, iaitu selama 8 bulan, sangat sejuk dengan suhu antara negatif 30 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Jumlah suhu tahunan di iklim tundra ialah 40 darjah Celsius. Akhir sekali, angin di iklim tundra. Angin baratan membawa hujan maksimum pada musim panas. Ribut salji sering berlaku dan kelajuannya kira-kira 200 km sejam. Seterusnya, pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, kegiatan perikanan. Ikan ditangkap untuk keperluan sendiri. Ikan merupakan sumber protein penduduk. Lokasi kegiatan perikanan ialah di Siberia Utara. Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus dijalankan dan ikan paus ditangkap menggunakan harpun. Yang kedua, kegiatan pemburuan. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan pakaian. Tulang pula untuk membuat rangka kemah dan lemak untuk menyalakan pelita serta memanaskan iglu. Lokasi kegiatan pemburuan ialah di Siberia juga. Pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus, singa laut, serigala dan rusa kutub. Yang kedua ialah zon iklim sejuk sederhana. Zon iklim sejuk sederhana adalah kawasan yang mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Suhu musim sejuk boleh mencapai sekitar 17 darjah Celsius atau lebih rendah dengan hujan turun dalam bentuk salji. Kawasan-kawasan ini juga mengalami perbezaan yang ketara antara musim panas dan musim sejuk. Seterusnya, iklim Laurentia. Iklim Laurentia dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Kawasan-kawasan ini mengalami iklim yang dipengaruhi oleh monsun
dan memiliki ciri-ciri musim yang jelas. Di China Utara, Korea Utara dan Jepun Utara, suhu tahunan biasanya antara 9 darjah Celcius hingga 17 darjah Celcius. Musim panas sederhana panas dengan suhu 21 darjah Celcius hingga 26 darjah Celcius. Manakala musim sejuk sangat sejuk dan panjang dengan suhu sekitar -9 darjah Celcius hingga 10 darjah Celcius. Secara keseluruhan, suhu boleh berbeza antara 20 darjah Celcius hingga 30 darjah Celcius sepanjang tahun. Kawasan ini menerima hujan antara 500 mm hingga 1000 mm setahun, dengan hujan lebih banyak pada musim panas. Pada musim sejuk, salji turun dan angin monsun barat laut yang sejuk dari daratan membuatkan suhu menjadi lebih rendah. Di kawasan beriklim Laurentia seperti Hokkaido di Jepun, dataran Manchuria di China dan Korea Utara, penduduk bercocok tanam untuk mendapatkan makanan kerana musim panasnya sederhana dengan suhu 22 darjah Celcius hingga 26 darjah Celcius dan musim sejuknya yang sangat sejuk dengan suhu -9 darjah Celcius hingga 10 darjah Celcius, sesuai untuk menanam sayur-sayuran dan gandum. Di Jepun, penduduk juga menangkap ikan di pelabuhan seperti Hokkaido, Wakanai dan Kushiro kerana negara ini berada di kawasan pertemuan arus laut yang membawa banyak ikan. Lautnya dalam dan kaya dengan hasil laut. Aktiviti menangkap ikan dijalankan sepanjang tahun, terutamanya pada musim bunga dan musim panas. Iklim China atau juga dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana merupakan sejenis zon iklim yang terdapat di kawasan pantai timur benua. Ciri utamanya ialah mengalami 4 musim yang nyata: musim bunga, musim panas, musim luruh dan musim sejuk. Musim sejuk pula sejuk dan kering dengan suhu menurun kepada sekitar 5 Celsius dari bulan Oktober hingga April. Julat suhu tahunannya agak besar, melebihi 25 Celsius, menunjukkan perbezaan ketara antara musim panas dan sejuk. Yang kedua, hujan. Jumlah hujan tahunan adalah signifikan, antara 508 mm hingga 1520 mm. Sebahagian besar hujan turun dalam bentuk hujan siklon, terutamanya pada musim panas yang dibawa oleh angin monsun. Akhir sekali, lokasi. Zon iklim ini meliputi kawasan seperti China Tengah dan Selatan, Jepun Selatan, Korea Selatan dan Taiwan Utara. Kesimpulannya, kombinasi suhu yang berbeza mengikut musim, taburan hujan yang lebat dan pengaruh angin monsun menjadikan iklim China sangat sesuai untuk aktiviti pertanian. Kawasan-kawasan ini terkenal dengan penanaman padi, gandum dan teh yang menjadi sumber makanan utama penduduk. Iklim ini memainkan peranan penting dalam menentukan cara kehidupan dan ekonomi di kawasan yang terjejas. Yang terakhir, zon iklim gurun panas. Zon iklim gurun panas merupakan iklim yang panas dan kering sepanjang tahun. Zon ini boleh ditemui di Gurun Arab. Untuk pengetahuan anda, ketiadaan hujan di kawasan Gurun Arab disebabkan oleh angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tidak membawa hujan. Tambahan lagi, suhu di kawasan ini mempunyai min suhu tahunan 25 darjah Celcius. Musim panas sangat panas 32 darjah Celcius hingga 36 darjah Celcius. Musim sejuk sederhana sejuk sekitar 16 darjah Celcius dengan julat suhu tahunan 17 darjah Celcius hingga 20 darjah Celcius. Waktu siang boleh mencecah 40 darjah Celcius kerana kurang awan, manakala waktu malam boleh turun hingga 5 darjah Celcius kerana kehilangan haba yang cepat. Akhir sekali, jumlah hujan tahunan kurang daripada 250 mm, menyebabkan keadaan sangat kering dan gersang. Secara keseluruhannya, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Namun, terdapat kepelbagaian iklim mengikut kawasan seperti iklim pantai, iklim tanah tinggi dan iklim pedalaman. Kepelbagaian ini dipengaruhi oleh faktor seperti bentuk muka bumi, tiupan angin monsun, dan kedudukan geografi.
Perbezaan iklim ini memberi kesan kepada kegiatan ekonomi, cara hidup penduduk dan kepelbagaian tumbuhan serta haiwan di negara kita. Justru, kita perlu menghargai dan memanfaatkan kepelbagaian iklim ini untuk pembangunan negara secara lestari. Itu sahaja dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye! Asia memberi kesan kepada wih tersangkut kena bukan anu. Bayangkan hidup di kawasan sabar. Asia mempunyai pelbagai jenis iklim. Ulang balik. Coba. Masih on. Okey. Masih on. Ya, mau. BBL Project.